Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Dua sewei dapati Najib terlalu popular, lalu ada pihak halang pembebasannya. Persoalan siapa akan rugi dan siapa akan untung jika Datuk Seri Najib dibebaskan. Ini persoalan politik dan bukan persoalan dari sudut undang-undang kerana majoriti rakyat sudah tidak percaya lagi kepada Badan Kehakiman dan Badan Guaman semenjak kes Datuk Seri Najib dibicarakan. Jika ikut dari segi undang-undang, Datuk Seri Najib Razak sudah pun bebas sebaik saja perakuan saksi-saksi diambil kira, tambahan lagi majoriti saksi ramai, tiada kredibiliti kerana ramai dari mereka adalah pesalah rasuah dari Goldman Sachs yang ditukar jadi saksi. Erti kata lain, pilih jadi saksi atau kena dakwa, pilihlah mana satu. Antara saksi berstatus perasuah adalah Zeti Aziz dan Jasmine Lu. Zeti disahkan menerima sogokan di Mahkamah Brooklyn, Amerika ketika Roger Ng didakwa. Jasmine Lu terima wang rumah dari Jolo dengan own admission. Hakim juga sepatutnya didakwa kerana contempt of court, menipu mahkamah sendiri dengan sembunyi status pernah bekerja di Maybank Investment dan terbabit dengan penubuhan syarikat SRC. Selain itu, hakim kes juga terbabit dengan siasatan rasuah oleh SPRM dan kertas siasatan serta soal jawab diperolehi oleh pihak Datuk Seri Najib Razak namun dihalang untuk dijadikan bukti baru. Maka sesiapa yang tiada maklumat-maklumat ini belum layak berbual berkenaan kes Najib, tidak kiralah sama ada miliki sijil undang-undang pun. Setelah berada dalam penjara hampir 2 tahun, survei masih dapati Najib masih dan sangat popular lagi. Selain itu, walaupun Anwar Ibrahim bermusuh dengan Mahathir, namun diandaikan tanpa sengaja mereka juga akan tergugat dengan populariti Najib jika dibebaskan. Selain itu, ketika Najib masih bebas pun Tun Mahathir sering mati akal tidak dapat menjawab serangan Najib. Ambil contoh apabila Najib menyerang Mahathir berkenaan pengecualian cukai syarikat POGH yang Mahathir ada pegangan saham, terus Mahathir berdiam diri. Mungkin kerana Mahathir takut terdedah siapa sebenar pemilik syarikat itu. Selain itu, Najib juga menyindir Mahathir dan Daim berkenaan pembukaan banyak bank di luar negara selepas kehilangan wang forex RM30 bilion, juga Mahathir tidak respon. Kemudian apabila Najib acar Kadir Jasin sebagai proksi syarikat yang Mahathir ambil dari UMNO, terus Kadir Jasin tutup laman media sosialnya. Jadi Mahathir antara makhluk yang takut dan tidak suka Najib bebas. Maka sudah tentulah Najib tidak akan dibebaskan dan musuhnya akan menggunakan pihak tertentu untuk memastikan hal ini terlaksana. Sepatutnya kenalah bersikap anak jantan untuk berlawan secara face to face dan bukan ikut cara pondan seperti penjarakan musuh. Maka nyatalah yang memberi sumbangan menyukarkan pembebasan Najib sudah boleh dikenal pasti siapa mereka. Mereka tahu jika Najib dibebaskan, rakyat sudah tidak mahu lagi beri tumpuan kepada jenaka mereka dan Najib akan menjadi tumpuan dan disuluh dengan spotlight. Badut hanya sesuai berada dalam sirkus, biarlah Najib ambil alih, mungkin itu yang dikehendaki oleh rakyat. Dua sewei dapati Najib terlalu popular, lalu ada pihak halang pembebasannya. Persoalan siapa akan rugi dan siapa akan untung jika Datuk Seri Najib dibebaskan. Ini persoalan politik dan bukan persoalan dari sudut undang-undang kerana majoriti rakyat sudah tidak percaya lagi kepada Badan Kehakiman dan Badan Guaman semenjak kes Datuk Seri Najib dibicarakan. Jika ikut dari segi undang-undang, Datuk Seri Najib Razak sudah pun bebas sebaik saja perakuan saksi-saksi diambil kira, tambahan lagi majoriti saksi ramai, tiada kredibiliti kerana ramai dari mereka adalah pesalah rasuah dari Goldman Sachs yang ditukar jadi saksi. Erti kata lain, pilih jadi saksi atau kena dakwa, pilihlah mana satu. Antara saksi berstatus perasuah adalah Zeti Aziz dan Jasmine Lu. Zeti disahkan menerima sogokan di Mahkamah Brooklyn, Amerika ketika Roger Ng didakwa. Jasmine Lu terima wang rumah dari Jolo dengan own admission. Hakim juga sepatutnya didakwa kerana contempt of court, menipu mahkamah sendiri dengan sembunyi status pernah bekerja di Maybank Investment
dan terbabit dengan penubuhan syarikat SRC. Selain itu, hakim kes juga terbabit dengan siasatan rasuah oleh SPRM dan kertas siasatan serta soal jawab diperolehi oleh pihak Dato' Sri Najib Razak namun dihalang untuk dijadikan bukti baru. Maka sesiapa yang tiada maklumat-maklumat ini belum layak berbual berkenaan kes Najib, tidak kiralah sama ada miliki sijil undang-undang pun. Setelah berada dalam penjara hampir 2 tahun, survei masih dapati Najib masih dan sangat popular lagi. Selain itu, walaupun Anwar Ibrahim bermusuh dengan Mahathir, namun diandaikan tanpa sengaja mereka juga akan tergugat dengan populariti Najib jika dibebaskan. Selain itu, ketika Najib masih bebas pun Tun Mahathir sering mati akal tidak dapat menjawab serangan Najib. Ambil contoh apabila Najib menyerang Mahathir berkenaan pengecualian cukai syarikat POGH yang Mahathir ada pegangan saham, terus Mahathir berdiam diri. Mungkin kerana Mahathir takut terdedah siapa sebenar pemilik syarikat itu. Selain itu, Najib juga menyindir Mahathir dan Daim berkenaan pembukaan banyak bank di luar negara selepas kehilangan wang forex RM30 bilion, juga Mahathir tidak respon. Kemudian apabila Najib acar Kadir Jasin sebagai proksi syarikat yang Mahathir ambil dari UMNO, terus Kadir Jasin tutup laman media sosialnya. Jadi Mahathir antara makhluk yang takut dan tidak suka Najib bebas. Maka sudah tentulah Najib tidak akan dibebaskan dan musuhnya akan menggunakan pihak tertentu untuk memastikan hal ini terlaksana. Sepatutnya kenalah bersikap anak jantan untuk berlawan secara face to face dan bukan ikut cara pondan seperti penjarakan musuh. Maka nyatalah yang memberi sumbangan menyukarkan pembebasan Najib sudah boleh dikenal pasti siapa mereka. Mereka tahu jika Najib dibebaskan, rakyat sudah tidak mahu lagi beri tumpuan kepada jenaka mereka dan Najib akan menjadi tumpuan dan disuluh dengan spotlight. Badut hanya sesuai berada dalam sirkus, biarlah Najib ambil alih, mungkin itu yang dikehendaki oleh rakyat. Dua sewei dapati Najib terlalu popular, lalu ada pihak halang pembebasannya. Persoalan siapa akan rugi dan siapa akan untung jika Dato' Sri Najib dibebaskan. Ini persoalan politik dan bukan persoalan dari sudut undang-undang kerana majoriti rakyat sudah tidak percaya lagi kepada Badan Kehakiman dan Badan Guaman semenjak kes Dato' Sri Najib dibicarakan. Jika ikut dari segi undang-undang, Dato' Sri Najib Razak sudah pun bebas sebaik saja perakuan saksi-saksi diambil kira, tambahan lagi majoriti saksi ramai, tiada kredibiliti kerana ramai dari mereka adalah pesalah rasuah dari Goldman Sachs yang ditukar jadi saksi. Erti kata lain, pilih jadi saksi atau kena dakwa, pilihlah mana satu. Antara saksi berstatus perasuah adalah Zeti Aziz dan Jasmine Lu. Zeti disahkan menerima sogokan di Mahkamah Brooklyn, Amerika ketika Roger Ng didakwa. Jasmine Lu terima wang rumah dari Jolo dengan own admission. Hakim juga sempat